Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Konvensyen khas PBB Sabtu ini. SM2H Sarawak buka penyertaan asing. Pecah amanah suspek jual organ di jel 15 tahun. Apabila bercakap mengenai dengan integriti, ia adalah satu nilai, values yang dikendaki oleh semua agama. Ia adalah satu perkara yang universal, di mana seseorang haruslah mempunyai karakter yang begitu tinggi dari sudut menjalankan amanah yang telah diberikan kepada seseorang itu. Tanggungjawab dilaksana dengan penuh amanah. Demikian peringatan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Ropeng. Kerana katanya dalam sejarah Islam, ketulusan dan juga integriti adalah satu ciri yang mesti ada di kalangan umat Islam. Seperti corak kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh kejujuran sehingga mendapat gelaran Al-Amin, kata Abang Johari, itulah sifat sebenar yang harus dicontohi oleh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Kita tahulah ia adalah seorang Al-Amin. Dan dari sudut Al-Amin ini, ia adalah seorang yang begitu tinggi nilainya dari sudut pentadbiran dan pengurusan dirinya dan juga masyarakat sekelilingnya. Sebab itu Rasulullah disebut sebagai Al-Amin. Inilah dari perspektif Islam, umat Islam harus mencontohi apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Johari berkata demikian pada majlis penutupan seminar integriti kepimpinan Masjid dan Surau Negeri Sarawak bertemakan integriti kepimpinan mencetus tamadun ummah di Dewan Suara Bintulu. Dengan perkongsian yang penuh manfaat, penganjurannya wajar diteruskan di seluruh bahagian di Sarawak. Demikian pandangan salah seorang peserta seminar, Osman Haji Imbun, yang mewakili Surau Darul Husna Miri. Kata Osman, banyak pengajaran yang boleh diamalkan dan seterusnya boleh dipraktikkan dalam pengurusan surau. Seminar seumpama ini patut diteruskan, bukan saja di bahagian Bintulu ini, malah di semua bahagian di Surau Sarawak untuk memberi peluang kepada mereka-mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk datang, dapat menikmati ataupun dapat bersama-sama mempelajari hasil daripada kertas kerja yang telah dibentangkan. Kesan daripadanya boleh untuk kita amalkan, untuk kita praktikkan dalam pengurusan surau di tempat kami nanti. Contohnya dari segi pengurusan jenazah, kita boleh memberi pengurusan yang percuma kepada keluarga yang ditimpa musibah untuk meringankan beban mereka. Begitu juga dengan pengurusan keuangan, sumbangan daripada para jemaah boleh kita gunakan untuk memperbanyakkan lagi pengimarahan di surau ataupun di masjid-masjid. Bagi Roslina Abdullah, sebagai seorang mualaf, penganjuran seperti ini memberi ilmu yang amat besar buat dirinya. Sebagai mualaf di dalam Islam, kami begitu berbahagia dan berterima kasih di dalam program sebegini, sebab di dalam program begini memberi ilmu yang terlalu besar bagi kami, sebab di dalam sebelum ini kami dalam dua bab, iaitu Islam dengan orang Kristian. So bila kami diberi pendedahan begini, kami berasa berbangga sekali dengan pendedahan sebegini dan menggalakkan dalam diri kami untuk menyatukan ke arah Islam yang sebenar.
Sementara itu, bagi Mahyudin Majeri, guru di SMK Kidurong, penganjurannya yang menekankan kepada budaya integriti juga umpama amanah untuk diturunkan kepada pelajar. Secara pribadinya, untuk integriti ini memang perlulah, terutamanya kepada pejabat awam, khususnya para guru kalau berada di sekolah. Integriti ini luas, bukan saja dalam pengurusan, tapi integriti kepada diri sendiri dan juga pekerjaan lah. Dan kepada pelajar, guru-guru mungkin boleh terapkan sejak usia yang muda. Integriti ataupun rasa amanah ini sangat penting. Terutamanya dalam pembelajaran lah. Dan itu akan membentuk pribadi pelajar itu sendiri. Penganjuran Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Utara akan diadakan pada 5 September ini di Miri. Timbalan Presiden PBB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata konvensyen bagi zon itu akan melibatkan 17 cawangan PBB. Bagaimanapun penganjuran itu akan berlangsung mengikut garis panduan yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ya, memangnya kita sudah merancang untuk nak mengadakan convention ini di Kuching. Ini adalah perkara yang biasa kita lakukan. Dulu kita menganjurkan convention PBB, mengumpulkan semua ahli-ahli kita, convention khas di Kuching dulu. Dan rancangan kita ialah untuk nak mengadakan convention khas ini untuk seluruh negeri Sarawak berpusat di Kuching. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini dan MCO, maka kita telah pun putuskan untuk mengadakan convention khas ini mengikut zon. Dan untuk kawasan utara, dia melibatkan sebanyak 17 cawangan PBB. Besar juga itu, ya. Daripada Belaga sana, Murun, Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas sampai ke Beklalan itu. Menyedari konvensyen diadakan dalam tempoh PKPP, Awang Tengah menegaskan beberapa garis panduan jadi keutamaan, terutama kapasiti kehadiran tetamu. Menurutnya, jumlah kehadiran dihadkan kepada 50% kapasiti venue konvensyen yang dijangka melibatkan 800 hingga 900 peserta. Bertemakan hak Sarawak, diutamakan pembangunan diperkasakan nyata beri makna besar kepada rakyat di Bumi Kenyalang yang signifikan dengan aspirasi kerajaan untuk menuju negeri maju menjelang 2030. Ya, kita mestilah menanam semangat di kalangan ahli-ahli kita. Apa sebenarnya asas-asas perjuangan parti kita itu, ya. Parti kita ini setelah kita bergabung Parti Bumi Putera dengan Parti Pesaka dan sekarang wujud PBB itu, kita telah pun dapat memberi bakti yang begitu besar, ya. Dipertingkatkan lagi usaha untuk merapatkan lagi jurang pembangunan, ya, di antara satu wilayah pembangunan untuk luar bandar dan memberi asas kepada perjuangan untuk mendapatkan hak kita itu, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia yang termasuk dalam IGC dan MACE3. Ia katanya termasuk pemerkasaan dasar ekonomi digital Sarawak bagi meneruskan kelangsungan pembangunan selari dengan perkembangan teknologi baharu.
Sementara itu, beliau turut ditanya tentang kemungkinan pilihan raya negeri makin hampir susulan penganjuran Convention khas PBB. Malah ada yang mentafsirkan ia sebagai persiapan PBB untuk menghadapi PRN akan datang dan ini jawab Awang Tengah. Umum dah tahu bahawa tempoh Dewan Undangan Negeri kita akan berakhir pada tahun depan. Bila pilihan raya itu diadakan, itu terpulang kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memutuskannya. Dalam hal yang demikian, kita dalam PBB bukan sahaja untuk berdepan dengan pilihan raya, tetapi kita menjadi kebiasaan kita untuk melaksanakan program-program sebegini supaya ahli-ahli PBB dan masyarakat pada keseluruhannya tidak akan timbul jurang dari segi pemahaman mereka berhubung dengan dasar-dasar kerajaan dan apa yang kita mahu tumpukan dari aspek perjuangan kita. Beliau berkata demikian semasa wawancara sempurna penganjuran Convention PBB Zon Utara di pejabatnya di Wisma Sumber Alam di Kuching. Menerangkan secara ringkas proses pilihan raya bermula dari pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri DUN sehingga penjumlahan rasmi undi. Sarawak perkasakan sektor pelancongan melalui program Malaysia Rumah Keduaku SMM2H untuk menarik lebih ramai kemasukan dan pelabur asing dalam negeri. Meskipun program itu ditangguh sehingga 31 Disember 2020 di peringkat persekutuan akibat pandemik COVID-19, Sarawak masih membuka SMM2H kepada ekspatriat sedia ada di dalam Malaysia dengan pindaan syarat dan peraturan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penambahbaikan utama adalah bagi melindungi dan memperkukuh keselamatan rakyat Sarawak, antara lain melonggarkan had umur dan tanggungan serta penggunaan ejen. For the age eligibility of Sarawak Malaysia My Second Home program, a new category of 40 to 50 years old is eligible to apply with investment in real properties specifically for residential purposes with total amount of at least ringgit Malaysia 600,000. The other requirement is the submission of letter of good conduct from the relevant government authorities in the applicant's home countries for all new applicants, all new application, which is to safeguard the interests of Sarawak and to be in line with the federal government's policy. Tambahnya lagi, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Sarawak, jumlah deposit tetap telah ditingkatkan memandangkan harga bukan menjadi isu bagi permohonan program ini. Continuing on, to benefit the Sarawak economy, the fixed deposit amount, which before this was also there, has been increased from 100,000 or ringgit Malaysia 100,000 to ringgit Malaysia 150,000 for individuals, and from ringgit Malaysia 150,000 to ringgit Malaysia 300,000 for couples. The minimum amount of the residential house purchase has also been increased from ringgit Malaysia 350,000 to ringgit Malaysia 600,000 for Kuching division
And for the other division in Sarawak, it has been increased from Ringgit Malaysia 300,000 to Ringgit Malaysia 500,000. So Harapan Karim usaha ini akan dapat bantu pulihkan prestasi sektor pelancongan yang terjejas teruk pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika sidang media memperkasakan Sarawak dalam program Malaysia Rumah Kedua SMM2H di bangunan Baitul Makmur Kuching pada Jumaat. Walaupun terlepas dakwaan disyaki dalang menjual organ antarabangsa, nasib tidak menyebelahi tertuduh apabila didapati bersalah setelah mengaku bersalah pecah amanah di Mahkamah Seksyen terhadap 3 pertuduhan. Tertuduh Syaifulizan Abdul Muttalib berusia 48 tahun dikenakan 15 tahun penjara serta 6 sembatan rotan dan menjalankan hukuman secara berasingan bermula 27 Ogos lalu. Malah tertuduh membuat pengakuan tersebut sejurus ketiga-tiga pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hukuman dijatuhkan Hakim Mahkamah Seksyen Steve Ritikos. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh dijatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara dan 2 sebatan rotan setelah dia mengaku melakukan pecah amanah di pejabatnya melibatkan wang berjumlah hampir RM98,000 pada 4 April 2012. Untuk pertuduhan kedua, tertuduh dikenakan 5 tahun serta 2 sebatan rotan membabitkan pecah amanah RM85,000 di pejabatnya pada 22 Jun 2012 dan bagi pertuduhan terakhir tertuduh dikenakan 5 tahun penjara dan 2 sebatan rotan melakukan perkara yang sama membabitkan hampir RM67,000 pada 16 November 2012. Untuk rekod, tertuduh yang mempunyai 4 anak berusia 8 dan 16 tahun itu pernah bertugas sebagai penolong akauntan di Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Kuching. Tertuduh yang tidak mempunyai pekerjaan telah diberhentikan sejak 2013 kerana gagal melaporkan diri di tempat kerja. Kaum Bidayuh perlu mempertahankan 8 kerusi gabungan Parti Sarawak GPS menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. Itu tegas Naib yang di-Pertua Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Pesaka Bersatu PBB Datuk Sri Michael Mainjau. Kekuatan komuniti Bidayuh katanya terletak pada kerjasama yang erat antara pemimpin dan rakyat di setiap kawasan. Nothing to add. It's definitely we will have it probably early next year or the latest by June next year. So that is the time for the Bidayuh community to reciprocate to the government of the day, and that is GPS. So we can deliver the 8 seats right from Opar up to Bukit Semujah. Opar, Tasik Biru, Serabu, Mapong, Tara, Tibadu, Kedah dan Bukit Semujah. The next step. Menurutnya, sebagai pemimpin, kritikan dan kelemahan perlu diterima dengan hati terbuka. Perkara itu bakal membentuk daya kepimpinan yang lebih kuat dan motivasi kepada pemimpin dalam memahami isi hati rakyat. Because through that we can improve ourselves. I accept criticism, I accept all those shortcomings, and through that we'll be able to work and put ourselves together and become a strong community. So this is my call, ladies and gentlemen. And last but not least, in the Sabong, we always say, and I always say this, ada padi, ada baras, ada budi, ada baras. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan Geran Hostel Komuniti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DPNA di Kuching. Untuk rekod, Barisan Nasional BN Sarawak menang 72 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan pada PRN ke-11.
Projek pembinaan Jabatan Batang Igan akan dimulakan dalam masa terdekat. Demikian pendedahan Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaiha Narawi. Menurutnya, Majlis Pecah Tanah projek itu akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada 12 September ini di Pangkalan Feri Batang Igan. Dalam lawatan Julaihi di tapak projek, beliau berkata jambatan itu merupakan salah satu penghubung kepada jaringan jalan pesisir di Sarawak. Jambatan sepanjang 1.38 km yang akan disambung dengan Jalan 7 atau Approach Road 2 lorong sepanjang 4.1 km dari dua belah arah dengan piawaian Jabatan Kerja Raya R5. Projek yang menelan belanja RM300 juta itu dijangka siap dalam tempoh 48 bulan. Apabila siap kelak, jambatan itu akan menggantikan kemudahan feri di Batang Igan yang kini menampung kekerapan penggunaan tinggi. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Adun Jemureng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Ini perkembangan COVID-19 pada Jumaat. Tiada kes positif baru direkodkan dalam tempoh 5 hari berturut-turut di negeri ini. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 699 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan turut memaklumkan 5 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. 4 kes pulih adalah dari Hospital Bintulu, manakala satu lagi kes dari Hospital Umum Sarawak. Seramai 12 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital, 7 dirawat di Hospital Bintulu, 4 di HUS dan seorang di Hospital Miri. JPBNS turut memaklumkan sebanyak 7 kes disyaki PUI baru dan 78 orang di bawah pengawasan PUS mendaftar masuk ke hotel untuk menjalani kuarantin hari ini. Sementara itu, kluster alam di Bintulu satu-satunya kluster aktif dengan jumlah kes kekal sebanyak 8 kes. Dikatakan mampu beri keputusan dalam tempoh yang singkat, Kerajaan Britain kini umum kejayaan dalam pembangunan ujian COVID-19 selain menggunakan ujian swab. Setiausaha Kesihatan Britain, Matt Hancock berkata, kerajaan telah memperluas percubaan ke atas 2 ujian COVID-19 yang baru, iaitu ujian air liur yang tidak membabitkan swab dan ujian yang boleh menghasilkan keputusan dalam beberapa minit. Jelasnya, kerajaan juga sedang melaksanakan percubaan ke atas keberkesanan melakukan ujian berulang ke atas individu yang tidak bergejala. Britain telah mengembangkan kemampuannya untuk membuat ujian sejak awal tercetusnya pandemik COVID-19. Taufan Mesak yang melanda Korea semalam telah membunuh seorang wanita selepas ribut kuat itu memecah tingkap pangsapurinya di Kota Busan. Taufan itu bergerak ke bahagian utara menuju ke Laut Jepun yang dikenali sebagai Laut Timur Korea sebelum melanda daratan buat kali kedua sekitar jam 10 pagi waktu tempatan. Ribut selaju 140 km sejam itu juga menumbangkan tiang lampu trafik dan pokok serta membanjiri jalan di kota tersebut. Manakala lebih 2,200 orang dipindahkan ke pusat pelindungan sementara dan kira-kira 120,000 rumah terputus bekalan elektrik di bahagian selatan Semenanjung dan Pulau Jeju. Taufan itu membawa hujan lebat ke seluruh Korea Utara dalam tempoh 15 jam sehingga 11 pagi waktu tempatan dan mencapai 385 mm di bandar pelabuhan Wonsan di pantai timur negara tersebut. Kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berhubung Viviana Mosibin dianggap satu kesilapan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata Zahidi telah pun mengaku kesilapan dan membuat permohonan secara terbuka. Terdahulu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu mendakwa bahawa Viviana memalsukan kisah menduduki peperiksaan atas pokok menerusi satu klip video di YouTube dan sekadar untuk menaikkan nama sendiri.
Namun begitu, beliau kemudiannya memuat naik catatan di laman Facebook miliknya dan mengakui bahawa dakwaan itu adalah kesilapan ekoran maklumat tidak tepat yang diterimanya sewaktu menjawab soalan tambahan pada sesi Dewan Negara pada waktu itu. Malaysian Football League MFL menegur sikap segelintir pasukan Liga Malaysia yang dilihat masih sambil lewa dan tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang perlawanan berlangsung. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' A.B. Ghani Hassan, pihak Sekretariat MFL telah memantau perlawanan Liga Malaysia dan mendapati terdapat beberapa pelanggaran SOP yang kerap berlaku. Dedahnya SOP yang dibuat adalah untuk membendung penularan COVID-19 sekaligus memastikan kelancaran perlawanan Liga Domestik. Justru itu beliau berharap semua pasukan yang bertanding dalam memberikan kerjasama dan mengelakkan daripada didenda kerana kegagalan mematuhi SOP tersebut. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Jangan lupa teruskan bersama TVS. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.